Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amin Amsyar bin Muhammad Ghazali. Nombor matrik saya C20A0929 dan hari ini saya akan membentangkan konservasi 2 non-organik. Pertama, dalam pembentangan saya ini saya akan membentangkan pertama pengenalan, kedua masalah kerosakan, ketiga metodologi kajian, keempat analisis dan penemuan, kelima cadangan penyelesaian dan keenam kesimpulan. Pengenalan. Konservasi ke atas objek bukan organik duit shilling Yasin Burung. Objektifnya adalah untuk mengenal pasti masalah-masalah yang wujud ke atas objek dan mengenal pasti langkah-langkah pemuliharaan ke atas objek. Konservasi bukan organik penting kerana seiring dengan peningkatan kesedaran tentang kepentingan warisan budaya, sejarah dan saintifik. Tujuan pemeliharaan ini dijalankan adalah untuk menjaga artifak ini untuk tatapan generasi baharu. Pemeliharaan ini juga dapat memanjangkan jangka hayat sesebuah artifak dan menjadi bukti sejarah masyarakat terdahulu. Fokus bagi pembentangan ini adalah konservasi tembaga. Masalah kerosakan. Masalah kerosakan umumnya yang berlaku ke atas objek bukan organik adalah pertama, pengaratan iaitu berpunca daripada suhu dan kadar kelembapan yang tidak seimbang. Seterusnya, retakan dan pecah berpunca daripada kesan fizikal dan seterusnya perubahan warna kerana terdedah kepada cahaya secara tidak terkawal. Masalah kerosakan yang berlaku ke atas objek saya ialah pertama, kesan karatan pada duit shilling. Kedua, kesan kotoran. Ketiga, lekukan akibat terjatuh atau terkena objek tajam. Dan keempat, perubahan warna duit shilling yang semakin pudar. Seterusnya, metodologi kajian. Pertama, pendokumentasian, iaitu sebelum memulakan sebarang rawatan konservasi, pendokumentasian mesti dilakukan untuk tujuan merekod data. Dan pendokumentasian yang saya lakukan adalah dengan mengambil gambar semasa, sebelum, semasa dan selepas melakukan rawatan. Seterusnya, membuat rujukan. Membuat rujukan amatlah penting bagi mengetahui ciri-ciri objek dan juga langkah rawatan yang sesuai ke atas objek. Hal ini kerana sebelum kita melakukan sesuatu rawatan, kita perlu mengenal ciri-ciri terlebih dahulu objek yang bakal kita rawat. Seterusnya adalah rawatan cadangan. Sebelum memulakan rawatan konservasi, kita mestilah mencadangkan beberapa langkah yang sesuai dan langkah yang dicadangkan mestilah dibincangkan dengan pensyarah. Seterusnya adalah rawatan konservasi. Selepas rawatan cadangan kita diterima, kita akan melakukan rawatan konservasi. Dan rawatan konservasi pertama yang saya lakukan ke atas objek saya adalah pertama dengan membuat pembersihan iaitu dengan menggunakan tisu dan juga lidi. Tisu digunakan untuk membersihkan habuk di bahagian permukaan dan lidi digunakan untuk membuang kotoran yang susah dicapai oleh tisu. Seterusnya, saya membersihkan objek dengan menggunakan synthetic oil. Namun, selepas beberapa langkah menggunakan synthetic oil, saya lihat kotoran masih ada dan hanya sedikit saja yang tertanggal dan saya mengambil inisiatif lain iaitu dengan membersihkan dengan menggunakan autosol. Setelah menggunakan autosol, saya akan bakar objek saya di dalam ketuhar bagi tujuan proses pengeringan. Ini antara alat dan bahan yang digunakan semasa saya menjalankan rawatan, analisis dan penemuan. Pertama adalah kesan kotoran pada duit shilling akibat persekitaran yang terdedah kepada kotoran. Seterusnya, kesan karatan pada permukaan shilling akibat terdedah kepada suhu dan kadar kelembapan yang tidak seimbang. Seterusnya, kesan lekukan dan calar berpunca daripada kesan fizikal. Dan akhir sekali adalah perubahan warna yang berpunca daripada faktor tempat penyimpanan yang tidak sesuai. Ini adalah gambar sebelum dan selepas rawatan. Ini merupakan semasa melakukan proses rawatan konservasi ke atas objek saya. Seterusnya, cadangan penyelesaian. Pertama, pencahayaan. Mempamerkan objek dengan menggunakan pencahayaan yang mencukupi. Cahaya mestilah tidak melebihi 50 lux dan tidak meletakkan objek di bawah pencahayaan matahari secara terus. Seterusnya, kelembapan. Mengawal kadar kelembapan dengan meletakkan gel silika. Ini adalah tujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya kadar kelembapan yang tidak terkawal. Ketiga, tempat penyimpanan, iaitu dengan meletakkan di dalam bekas kaca. Tujuan meletakkan di dalam bekas kaca adalah untuk mengelakkan sentuhan fizikal berlaku. Kesimpulan,
Berdasarkan pembentangkan ini, saya dapat rumuskan dan saya dapat simpulkan bahawa sesebuah objek atau artifak yang tidak dijaga akan mengalami kerosakan dalam jangka masa yang panjang. Oleh itu, kita sebagai generasi muda, kita mestilah memelihara warisan bukan organik agar dapat dipertontonkan kepada generasi baharu. Sekian, terima kasih.